Kita juga bersyukur tuan-tuan kerana kita meraihkan penghujung abad yang ke-20 pada tahun 1994. 5 buah negara Islam yang pernah dijajah oleh komunis dimerdekakan semula. Pada tahun 1941 hingga tahun 1946 ketika Perang Dunia Kedua, kita kehilangan negara Islam Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan dan juga Azerbaijan. Tapi apabila komunis jatuh pada tahun 1987, 1994, di mana Rusia telah berada dalam keadaan tidak stabil untuk kekal sebagai negara komunis, telah memerdekakan kelima-lima negara Islam di Asia Tengah ni menjadi kembali negara Islam. Cuma ada banyak yang perlu kita pelajari daripada 5 negara ini. Walaupun Islam wujud lebih 1000 tahun di kelima-lima buah negara ini, dan negara ini adalah negara-negara yang melalui zaman puncak 800 tahun sebagai empayar Islam yang besar di Asia Tengah. Tetapi apabila ditakluk oleh komunis selepas Perang Dunia Kedua dan dimerdekakan pada 1964, itu sekitar 50 tahun komunis menjajah, sebuah negara yang ditakbir oleh Islam selama 1000 tahun akhirnya meninggalkan umat yang tak boleh bersolat, tak pandai membaca Quran, daif ilmu agama. Itu yang saya nak bagi juga peringatan pada Isra Mi'raj kali ini untuk melihat dengan lebih jauh. Apabila Islam dicabut dari akar umbinya di 5 negara ini apabila dijajah oleh komunis, ketika saya menziarahi negara ini sekitar tahun 2006 hingga 2009, ini adalah negara yang daif. Berarti walaupun di sini lahirnya imam-imam besar, Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Imam Tirmizi lahir di Bandar Tirmiz, juga di Uzbekistan. Begitu juga sarjana-sarjana besar yang lahir daripada Asia Tengah ni tuan-tuan. Tetapi walaupun bumi ini pernah melahirkan ulama-ulama yang hebat, termasuk ulama hadis Imam Tirmizi dan Imam Bukhari, tetapi apabila 50 tahun diperintah oleh komunis, ia menghapuskan sejarah kekuatan Islam selama lebih 1000 tahun di Asia Tengah. Jadi untuk sambutan Isra Mi'raj tahun ini tuan-tuan, selain daripada kita berbincang panjang mengenai bagaimana wujudnya gerakan Israel Raya ataupun gerakan menubuhkan negara Israel pada tahun 1897, dan sumpah pengasas gerakan Israel iaitu Theodor Herzl, Benjamin Theodor Herzl, apabila dia ingin menubuhkan negara Israel, dalam mulut dia ada satu sumpahan yang menjadi tuan-tuan. Dia kata 50 tahun daripada perhimpunan 1947 ini akan wujud negara Israel. Betul, pada tahun 1947, 50 tahun. Dia angkat sumpah tu ketika dia mengumpulkan 266 cendekiawan dan jutawan Yahudi yang berada bertaburan di Eropah Timur, daripada Rusia, daripada Yugoslavia, daripada Republik Czech, daripada Austria, daripada Swiss dan juga daripada Romania, Bulgaria, Poland, untuk bertemu di Swiss, di Basel pada 1897. Dia bersumpah bahawa dengan hari ini kita mengisytiharkan untuk mewujudkan sebuah negara Yahudi di bumi Palestin. Betul tuan-tuan, 1947 mereka berjaya mendapatkan Palestin melalui apa yang disebut peristiwa An-Nakbah, di mana 646,000 pendatang Yahudi yang dibawa masuk secara konspirasi oleh penjajah British berjaya menghalau keluar 1.2 juta umat Islam Palestin. Hari ini tuan-tuan, di bumi Palestin tinggal kurang daripada 4 juta orang Palestin, manakala 6 juta orang Palestin bertebar di seluruh dunia sebagai pelarian. Ramai warga Palestin berada di Lebanon, menjadi pelarian di Syria, menjadi pelarian di Jordan. Dan sebahagian daripada warga Palestin yang berjaya dan mencipta nama sekarang tuan-tuan adalah mereka yang menjadi pelarian di Eropah dan menjadi pelarian di Amerika Syarikat. Apa yang dulu pernah berlaku kepada orang Yahudi 3,000 ke 3,000 tahun dulu apabila mereka dihalau keluar oleh King Herod daripada Empire Roman kerana mereka enggan menerima Herod sebagai Tuhan, dan orang-orang Yahudi bertebaran lari. Orang Yahudi ini bertebaran lari 2 kali tuan-tuan. Pada zaman Nabi Musa, mereka bertebaran lari apabila mengikuti Nabi Musa yang diburu oleh Firaun. Kemudian mereka bertebaran sekali lagi lari apabila mereka enggan beriman kepada King Herod yang menganggap dirinya Tuhan, kerana pada waktu itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah melalui ajaran Nabi Musa AS. Kini apa yang berlaku kepada orang Yahudi berlaku pada orang Islam. Tidak ada pelarian yang paling ramai di dunia ini melainkan pelarian Islam tuan-tuan. Apabila Afghanistan berperang, kita ada 5 juta pelarian Afghanistan pergi ke Iran dan Iraq. Apabila sekarang Syria berperang, ada 4 juta pelarian Syria yang kini menjadi pelarian di Turki, menjadi pelarian di Eropah, terutama Greece, Perancis dan juga Itali.
Jadi kalau kita renung balik tuan-tuan, 1897 waktu Benjamin Theodore Herzl mengumpulkan orang Yahudi dan bertanya kepada 266 orang cendekia dan jutawan Yahudi mengenai apakah Yahudi ini akan kekal sebagai bangsa yang tidak bernegara. 50 tahun kemudian mereka menjadi bangsa yang bernegara dengan merampas bumi Palestin. Sekarang timbul pula persoalan kita tuan-tuan. Apa yang diterima nasihat oleh orang Yahudi itulah yang dialami orang Islam. Kerana tak kurang daripada 10 juta orang Islam hari ini menjadi pelarian dalam ingatan saya. Kerana waktu saya ke Iran pada tahun 2002, ada 5 juta orang pelarian Afghanistan di Iran apabila Afghanistan melalui perang saudara dan perang menentang komunis. Hari ini ada 4 juta orang pelarian Syria yang bertebaran di sempadan Turki dan juga di negara Eropah. Ada 6 juta Palestin. Palestin yang tinggal di dalam negara hanyalah 4 juta, tetapi ada 6 juta orang Palestin menjadi pelarian. Ini adalah tahun-tahun kesedihan, tuan-tuan. Mengingati pada tahun kesedihan Rasulullah SAW apabila kehilangan bapa saudaranya dan isterinya. Ini adalah tahun-tahun yang lebih panjang. Nabi melalui satu tahun yang panjang dan kita bersedih. Dan saya fikir bahawa kita juga bersedih dengan lebih panjang apabila melihat tahun-tahun yang sangat luar biasa, terutama selepas September 11. Kita melihat bagaimana perang kembali bergolak di Afghanistan. Kemudian kita melihat revolusi Sedar, bagaimana orang Islam yang dipengaruhi oleh New World Order, gerakan anak-anak muda dan golongan Islam liberal yang begitu terpercaya kepada agenda George Soros dan juga gerakan New World Order yang mencetuskan revolusi Sedar yang menyebabkan Syria melalui perang saudara yang tidak berkesudahan. Kita melihat Libya, sebuah negara Islam yang maju di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang yang dibangunkan oleh Muammar Gaddafi dengan kebijaksanaan yang menguruskan sistem pengairan yang dianggap paling genius yang pernah ada di dunia. Libya menjadi sebuah negara papa sekarang. Iraq yang satu masa kerana kita bencikan seorang pemimpin yang digambarkan oleh Barat sebagai zalim. Kita lihat apa yang terjadi pada Iraq. Akhirnya Iraq kerana menjatuhkan seorang pemimpin yang zalim, tetapi menjadi sebuah negara yang sampai sekarang tuan-tuan tidak berkesudahan. Kita melihat rampasan kuasa yang mencetuskan begitu banyak kematian dalam dataran Tahrir di Mesir. Jatuhnya seorang yang dikatakan pemimpin diktator Hosni Mubarak. Naiknya pemimpin yang kononnya dipilih secara demokrasi dari Ikhwan Muslimin. Dan akhirnya kini kembali menjadi sebuah negara diktator yang pro-Amerika. Kita melihat banyak revolusi yang berlaku di negara-negara Islam kerana orang Islam sendiri percaya bahawa mereka perlu menjatuhkan kerajaan yang digambarkan oleh Barat sebagai diktator, tetapi akhirnya apa yang tinggal kepada orang Islam adalah menjadi bertambah papa dan menjadi bertambah sengsara. Jadi untuk tahun ni, walaupun ini bukan Ma'al Hijrah, tiap-tiap tahun tuan-tuan jangan ingat kalender baru adalah setiap kali datang Ma'al Hijrah. Setiap kali datang hari-hari yang boleh memperingatkan kita, mengustrahkan diri kita kepada Islam kita, ustrahkan diri kita untuk mengambil ibrah atau pengajaran daripada peristiwa-peristiwa semasa yang berlaku. Yang tahun ni juga saya anggap adalah tahun yang tak kurang sedihnya apabila kita memikirkan banyak perkara. Walaupun COVID-19 diturunkan sebagai bencana kepada seluruh umat Islam, seluruh manusia di seluruh dunia, tetapi dia juga menimbulkan lebih banyak kesengsaraan pada negara Islam. Kami banyak menerima permintaan daripada NGO Islam tuan-tuan untuk berkolaborasi dan streaming bagi mengutip derma. Kerana banyak NGO Islam yang menghubungi Garasi TV untuk mengadakan streaming, memaklumkan bahawa kantung kewangan mereka menyusut dengan teruk dan ramai penerima manfaat yang sebelum ini menerima manfaat terutama manfaat permakanan dan pendidikan terpaksa dikurangkan manfaatnya atau langsung tak dapat diberi manfaatnya. Minggu lalu saya mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang membantu streaming Islamic Relief Malaysia mengumpulkan pack makanan bagi bekalan Ramadan kepada rakyat Malaysia dan kira-kira 12 negara yang menjadi penerima manfaat ini termasuk Palestin. Tuan-tuan telah membuat 100 log genuine, 100 orang log dan 100 orang bayar. Ini betul-betul saya terima kasih dan saya hormati tuan-tuan kerana IRM menghubungi saya pagi tadi bahawa lengkap mereka menerima RM10,000 bayaran bagi log yang diadakan di Garasi pada 2 dan 3 hari bulan. IRM akan kembali pada 16 hari bulan untuk menerima sumbangan Garasi daripada hasil keuntungan kami berniaga dengan tuan-tuan. Kami bagi RM4,000 pada mereka untuk menambah jumlah pencapaian pack makanan ni. Manakala saudara yang menyokong streaming buku pada 4, 5 dan 6 hari bulan, syarikat buku yang meraih jualan yang baik iaitu Nuha Buku menyumbangkan RM1,500 untuk tabung pack makanan umat Islam menjelang bulan Ramadan bagi memastikan
pada Ramadan ni tuan-tuan, tidak ada umat Islam yang nak kata tak hidup dalam kelaparan, mustahil lah. Tetapi sekurang-kurangnya memastikan ada mulut yang boleh disuap dengan makanan. Tuan-tuan, pegang pada apa yang disebut itu Islam, iaitu berikan salam, berikan makan kepada orang miskin, atau berikan makan kepada orang lapar, berikan sedekah pada orang yang susah, panjangkan silaturahim, tak kiralah di mana orang Islam berada. Dan yang keempat tu, lakukanlah sendiri tanpa perlu selfie dan naikkan status, iaitu bersolat malam ketika orang lain sedang tidur. Tiga perkara ni tuan-tuan, ambil juga renungan dalam Isra' Mi'raj. Di tengah-tengah kita gagal membezakan menjadi Melayu dan Islam. Ramai orang menganggap bahawa apabila kita bersedekah jariah, lebihkan Melayu daripada Islam. Saya suka mengingatkan saudara-saudara bahawa tidak akan ditanya apa bangsa kamu. Ini saya bersetuju benar-benar dengan pandangan Tuan Guru ni Aziz. Walaupun dalam menghadapi isu domestik, pegangan Melayu kita sangat kuat. Tetapi ia tak boleh mengubah pandangan akhirat, iaitu setiap orang Islam adalah saudara kita. Jadi janganlah berbangsa-bangsa ketika kamu diminta untuk menyeru kepada rakan kamu, saudara kamu yang seagama. Jadi beri bantuan, walaupun projek-projek yang dianjurkan oleh garasi dengan rakan-rakan, kolaborasi berteraskan NGO ni, banyak juga bantuan makanan akan disuap kepada mulut orang Islam di luar Malaysia. Janganlah jadi itu sebab saudara berbantah-bantah dan kita berbantah-bantah dengan mengatakan tidak perlulah diberi makan kepada orang yang lapar kerana semata-mata kita juga lapar. Tuan-tuan dan puan, malam ni kami akan melancarkan edisi seluarnya. Siang tadi Alhamdulillah kita ada 85 log bagi combo baju. Dan malam ni kita ada 100 lai je yang kita akan naikkan dengan ekstra 5 lai jaket. Yang hasil jualan jaket tu akan ditandatangani oleh Abius yang tak dapat hadir malam ni kerana Abang Abius sebenarnya dia dah ada janji lain yang lebih awal untuk hadir dalam satu ceramah bersama pelajar-pelajar Mahat Tafiz. Jadi dia tak hadir, tapi baju jaket kami akan naikkan sebagai edisi khas. Hanya 5 lai je prototype jaket akan dinaik malam ni dan semua wang sundangan jaket akan dihadiahkan kepada Abang Abi bagi mendapatkan rawatan kesihatan. Kerana Abang Abi memang ada masalah kesihatan. Saya juga memilih untuk menaikkan 3 prototype khas yang tak sepatutnya dijual, iaitu bush pen. Kita akan naikkan juga. Jadi malam ni anda akan ada 50 lai seluar 16 ounce untuk diambil. 50 lai seluar 18 ounce untuk anda ambil. Ada 5 lai jaket, ada 3 lai seluar bush pen. Sebelum pergi situ, saya nak cerita sikit. Saya rasa ramai penonton malam ni adalah penonton yang berulang siang tadi. Ramai yang berulang, saya tak akan panjangkan yang siang tadi. Kecuali saya akan bagi ingatan kepada beberapa peristiwa yang memberikan banyak pengajaran kepada saya. Pertama, saya ambil dulu peristiwa bagaimana orang bertepuk tangan melihat sembahyang jemaah 4 orang. Saya pergi ke Kyrgyzstan, sebuah negara yang dimerdekakan oleh Rusia melalui fax. Macam ni tuan-tuan, bila Perang Dunia Kedua berlaku perebutan wilayah. Oleh kerana Rusia dan Amerika pada waktu itu mempunyai musuh yang sama. Rusia dan Blok Barat, Amerika dan sekutunya mempunyai musuh yang sama, iaitu Nazi. Jadi apabila Amerika berperang, Nazi nak meluaskan wilayahnya, Rusia menyerang balas daripada wilayahnya, manakala Amerika bersama dengan tentera bersekutu membantu Perancis menyerang Jerman dari wilayahnya. Pada waktu yang sama, Rusia telah menjajah ke semua negara Islam yang berada di Asia Tengah, yang satu masa berada di bawah Empire Osmaniyah, tapi bila Empire Osmaniyah jatuh, Islam di Asia Tengah menjadi lemah. Mereka jajah. Jadi saya sampai daripada satu negara ke 14 tahun selepas dimerdekakan. Maksudnya pada tahun 48, Kazakh, Kyrgyz, Azerbaijan, Uzbekistan dan Turkmenistan. Wilayah Islam yang hebat yang pernah dipimpin oleh King Temur, yang pernah ditakluk di bawah Empire Baghdad dan pernah ditakluk di bawah Empire Mongol Islam. Saya pergi ke negara ni. Tempat yang saya pergi ni jaraknya tak sampai 200 km daripada tempat lahirnya Imam Bukhari di Bukhara. Dan tempat dikebumikan Imam Bukhari iaitu di Samarkand. Dan tak jauh daripada Tirmiz, tempat lahirnya seorang lagi ulama hadis yang terkenal, Imam At-Tirmizi. Seorang lelaki bekas perisik komunis, dia bekerja dengan KGB agak lama. Jadi apabila rejim komunis jatuh pada tahun 1987, berlakunya apa yang disebut sebagai revolusi anti-glasnost dan perestroika, di mana Rusia yang dibangunkan oleh sistem komunis melalui revolusi Bolshevik pada 1917 hanya berusia 70 tahun.
di mana komunis mulai melemah pada 1987. Saudara boleh rujuk kepada jatuhnya tembok Berlin. 1994 apabila Rusia tak mampu lagi mengendalikan ekonomi bagi tanah jajahannya, tanah yang mereka jajah dengan peperangan, mereka merdekakan dengan faknya. Jadi antara yang menerima salinan fak mengatakan anda telah dimerdekakan adalah wilayah yang dijajah yang bernama Uzbekistan. Sebelum dijajah oleh Rusia pada tahun 40-an, Uzbekistan adalah antara negara yang selepas Nabi wafat, 80 tahun Nabi wafatnya, dia telah menerima agama Islam. Berarti dia adalah wilayah yang terawal menerima Islam. Saya pergi ke Uzbek dan tak ada orang yang nak menjadi penunjuk jalan, maka seorang telah mengenalkan saya pada seorang lelaki yang boleh bertutur dalam banyak bahasa. Nama Abdul Rahman, dia bekas ejen komunis di Moskow tetapi bertugas di Tajikistan, di Tashkent. Mahir berbahasa Inggeris, mahir berbahasa Perancis, dia mahir juga bercakap dalam bahasa Arab. Abdul Rahman daripada seorang komunis kemudian kembali kepada Islam apabila dia menjadi seorang komunis, dan kemudian negara ini telah dimerdekakan. Apabila Uzbekistan dimerdekakan, ramai gerakan dakwah masuk untuk apa? Kucing ada dalam sini. Banyak negara pendakwah masuk untuk mendakwahkan kembali Islam di bumi Uzbek. Abdul Rahman tak pernah percaya kepada Tuhan kerana dia dilahirkan sebagai seorang komunis walaupun berdarah Islam. Oleh kerana dilahirkan dalam keluarga Islam tetapi tidak pernah dibenarkan ke masjid, tak pernah dibenarkan menunaikan solat dan tak pernah dibenarkan membaca Al-Quran. Maka Abdul Rahman ini akhirnya menerima banyak orang yang datang masuk ke Uzbek untuk mengajar agama. Maka Abdul Rahman ini ikut segala macam orang yang datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Maka sedarlah Abdul Rahman ini bahawa dia sebenarnya dilahirkan sebagai seorang Islam. 4 tahun dia menjadi penunjuk jalan. Abdul Rahman ni fasih. Masa saya sampai tu dia hafal 6 atau 8 juz Al-Quran, solat 5 waktu. Sangat kuat dia punya pegangan agama hingga dia tidak menonton televisyen. Abdul Rahman juga orang yang selalu marah saya menonton televisyen kerana menganggap perbuatan itu adalah fasik. Sampai level macam tu tuan, saya merokok dia marah. Tapi saya buat tak tahulah, kita orang Malaysia ni kan degil. Pada satu hari Abdul Rahman berkata kepada saya, kerana orang-orang Uzbek tak mudah nak bawa tamu ke rumah. Dia kata, maukah kamu melawat ibuku? Kerana ibuku tinggal tak jauh daripada sini. Satu penghormatan kerana seorang penunjuk jalan. Jadi ini ada tourist guide saya, yang saya bayar gaji untuk buat penggambaran mengenai Islam di bekas tanah jajahan komunis. Dia ajak saya pergi ke rumah. Bila sampai dia di rumah dia, tuan-tuan, berita akan sampainya orang Malaysia. Malaysia ni popular. Di mana-mana kita pergi ni, orang pandang tinggi Malaysia ni macam orang kata segala benih yang baik daripada Islam akan datang daripada bumi Malaysia ni. Sama kalau dia dengar Indonesia pun. Pandangan orang komunis ni, walaupun dihantar seorang yang jahil macam saya ni pun, asal kerana saya nama Malaysia, maka dianggap seolah datang satu ulama yang besar daripada Malaysia. Dianggap macam tu. Dianggap ini adalah negara yang tak ada orang biasa-biasa. Yang lahir daripada Malaysia, semua ulama naik ke atas. Maka nak dengar saya berita saya sampai, maka ibu tua ni pun memanggil semua orang tua-tua dalam kampung tu bahawa aku akan ada tamu orang Muslim daripada Malaysia. Kita biasalah tuan-tuan, kita dalam berkembara ni, musafir ni, kita solat jamak. Sampai tu dah masuk asar, kita pun dah niat nak jamak. Maka saya bagi tahu lah, bila sampai je saya bagi tahu pada ibu dia, Abdul Rahman tu bagi ibu tahu kami nak bersemayang. Jadi ruang tamu depan, kerana ibu dia adalah seorang ibu tunggal dan tak ada anak tinggal di rumah, ibu dia tinggal bersendirian. Maka kami bersolat dengan satu imam dan 3 orang jemaah. Tingkat nakor tuan-tuan tahu tak? Tingkat yang boleh selak tu kan. Buka kecil tingkat nakor kita macam Malaysia tu. Jadi tingkat tu dibuka dan kami bersemayang di ruang tamu. Bila habis dia bagi salam tuan-tuan, orang tepuk tangan ramai. Tepuk tangan ramai, saya pun kali ke tingkap. Rupanya ibu-ibu tua ni datang dan bertepuk tangan. Kerana itulah pertama kali mereka melihat solat jemaah. Sebab tu tuan-tuan, ambil iktibar pada Isra' Mi'raj ni. Janganlah direndah-rendahkan. Dilekeh-lekehkan sebenarnya jemaah tuan-tuan. Sama ada kita nak atau tidak sebenarnya jemaah. Walaupun sebenarnya jemaah ni kena buat dengan SOP sekarang tuan-tuan. Allah masih izin. Di tempat lain tuan-tuan, di bumi yang kita ni terima Islam selepas 400 tahun Nabi wafat. Nabi wafat dalam tahun 637. Nabi wafat 635 Masihi. Kita terima Islam 1000 lebih Masihi. Itu terima Islam. Kalau ikut sejarah Melaka 1200 lebih. Berarti antara 400 tahun Nabi wafat barulah kita menerima Islam. Dan saya pergi ke sebuah negara yang 80 tahun selepas Nabi wafat telah menerima Islam. Iaitu laluan yang dilalui oleh seorang sahabat Nabi.
yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Malah itulah negara yang hebat Islam dia, kerana mereka mengislamkan banyak negara. Tidaklah Islam Pakistan dan juga Afghanistan kalau bukan Islamnya orang-orang di Uzbek, kerana daripada Asia Tengah Islam berkembang ke Asia Selatan. Tapi Allah cabut rahmat tu dalam masa 50 tahun komunis merintah, hinggalah wanita-wanita ni bertepuk tangan gembira kerana katanya selama ni dia hanya melihat benda tu di televisyen je. Sebab dia orang pakai televisyen satelit, tuan-tuan. Dia boleh pergi mana-mana rangkaian televisyen. Berarti nenek-nenek yang beragama Islam dia pakai tudung, tuan-tuan. Tapi tudung yang diikat macam scarf lah. Sebab pada tahun saya pergi itu belum lagi orang berjilbab macam kita ni, hanya tudung scarf je. Jadi dia tepuk tangan. Saya nak ingatkan saudara tentang solat jemaah ni. Berarti dapat peluang sama dia SOP masjid atau tidak, Allah izin pada kita solat jemaah. Sedangkan di tempat lain tiada halangan tapi tak dapat bersolat jemaah kerana solat, pengetahuan tentang solat telah pun ditarik daripada pengetahuan mereka. Saya dan Wan Kamarudin dijemput untuk hadir pada satu majlis perkahwinan di masjid yang di situnya adalah makam Imam Bukhari. Tuan-tuan, saya pergi bukan sebarangan. Masjid yang di situlah makam Imam Bukhari. Ulama hadis yang sebaik-baik ulama hadis, sebesar-besar ulama hadis, semulia-mulia ulama hadis, takkanlah kita tidak menamakan Imam Bukhari untuk melengkapkan tentang ulama hadis ni. Tapi tuan-tuan, bila saya sampai tu orang berbaris panjang. Dan saya lihat orang tua-tua duduk bawah pokok. Tadi saya cerita pula pasal pokok tu. Orang tua-tua ni duduk di bawah pokok di atas pangkin kayu. Maka berbarislah orang-orang muda datang menyerahkan wang pada orang tua-tua. Wah, saya kata dahsyat orang muda ni, sangat pemurah orang muda di Uzbek, kerana mereka berziarah ke masjid semata-mata untuk memberi derma pada orang tua-tua. Tapi penunjuk jalan Syekh Abdul Rahman gelak, bukan. Mereka sedang membayar upah untuk bersolat. Kerana mereka tak tahu bersolat, mereka datang membayar upah kepada orang tua-tua untuk menunaikan solat bagi pihak mereka. Ini saya bagi juga pada saudara. Jangan ambil granted. Ambil yakin macam tu je. Ini adalah bumi tanah Melayu yang perlembagaannya Islam adalah agama persekutuan. Kerana musuh akan mengambilnya dengan sekelip mata. Musuh telah melakukannya, komunis telah melakukannya ke atas negara-negara di Asia Tengah yang menerima Islam 80 tahun selepas Nabi wafat dan hidup dengan kegemilangan Islam selama 1,300 tahun. Tetapi akhirnya di tempat bumi saya lawat ni lah, tuan-tuan, saya sampai di tempat di mana satu wanita-wanita tua bertepuk tangan kerana gembira untuk pertama kali dalam hayat mereka melihat orang bersolat jemaah. 1 imam, 3 makmum. Yang kedua adalah, tuan-tuan, saya ingatkan pada saudara bahawa mahalnya solat yang kita tahu tu di Asia Tengah ni, tuan-tuan, orang-orang yang tak tahu bersolat terpaksa berjalan kaki. Anak-anak muda berjalan kaki pergi ke masjid untuk membayar upah. Dengan harapan itulah pilihan terakhir. Kerana kami ingin menyembahmu, ya Allah, kami tak tahu, tapi kami bayar kepada orang tahu untuk bersolat bagi pihak kami. Walaupun katalah kita nak memperlekehkan dia, tuan-tuan, takkanlah dia sanggup berjalan kaki bayar upah solat. Kalau dia tak sanggup belajar solat, berarti untuk mengajarkan solat pun tak ada orang. Tak ramai orang boleh mengajarkan solat, dan tak ramai orang dapat bersolat ketika 50 tahun solat diharamkan oleh kerajaan komunis di Asia Tengah. Itu pengalaman saya yang kedua. Melihat bagaimana apa yang kita nikmati hari ini, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan merungut susah, tuan-tuan merungut sedikit rezeki, Allah uji. Kalau dulu dapat 100, hari ini dapat 90, dulu dapat 100, hari ini dapat 30. Tetapi Allah tak pernah jadikan COVID-19 ni, tuan-tuan, untuk menarik kita punya peluang daripada bersolat. Allah tak tarik peluang kita kesuruhan untuk bersolat jemaah, kerana masjid juga dibuka walaupun dalam keadaan yang sangat terhad. Walaupun kita ni negara muda, tuan-tuan. Di negara kita tak adalah ulama yang sohor di dunia. Walaupun kita banyak ulama, tak dapat dinafikan. Kita ada banyak ulama. Tetapi tidaklah ada yang dijadikan rujukan dunia. Tapi di bumi yang lahirnya ulama-ulama hadis yang terkenal, yang selalu kita dengar ni, tuan-tuan. Saya bila sampai ke sana, dan diketahui oleh keluarga yang menjaga kunci pintu Imam Bukhari. Kerana makam Imam Bukhari tak boleh bawa melawat masuk. Orang-orang Uzbek sendiri tidak semua pernah masuk ke dalam makam Imam Bukhari. Maka datangnya kabar saya dan juga orang-orang Malaysia ni sedang berada di masjid dan ingin melihat makam Imam Bukhari, maka datanglah nasab dia lah, keturunan dia yang memegang kunci. Dibuka kunci, dibawa masuk saya ke dalam makam Imam Bukhari. Kerana
masjidnya di atas, makamnya di bawah. Kerana bila Imam Bukhari wafat kan, masa berubah dan akhirnya masjid banner di atas, makamnya berada di bawah masjid. Dan melalui pintu lain pula untuk masuk kecil kawasan tu. Saya masuk. Dan tuan-tuan, apa yang kita ingin buat? Kita ingin peluk, kita ingin nak peluk lah kubur tu. Dia kubur kecil seperti dalam sebuah gua kubur dia. Kemudian kecil je. Kalau nak duduk tu 5 orang, 6 orang dah padat dah. Sebab dia kelihatan seperti sebuah gua. Maka kita nak peluk lah. Oleh kerana mereka ini mempunyai faham bahawa perbuatan tersebut adalah bid'ah, maka dia melarang saya. Waktu saya nak angkat takbir untuk solat rakaat, solat sunat 2 rakaat, kerana saya nak bersyukur kepada Allah, saya sampai di makam Imam Bukhari, maka saya dilarang. Tapi kata dia, saya bercakap pada oleh kerana cucu dia boleh bercakap dalam bahasa Inggeris yang bagus kerana lama dia belajar di Saudi. Saya bagi tahu masa mana mungkin kami mendengar namanya daripada kecil, kami duk dengar nama, mustahil kami tak peluk kubur dia kalau kami jumpa. Kamu tak apalah anak cucu dia. Maka dia kata kamu boleh berbuat tetapi tidak di depanku. Dia naik atas dan tinggallah kami. Kami nak peluk, nak cium makam tu, dia kata buat tapi tidak di depan dia, kerana dalam pegangan dia perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Jadi saya pun dapat solat rakaat, peluk apa semua. Di atas kubur, di atas makam itulah tadi yang saya cerita, orang datang membayar upah untuk bersolat. Kami dijemput untuk hadir dalam majlis kahwin, kerana ada satu pasangan yang akan berkahwin, tuan-tuan. Dia berkahwin di dalam masjid. Berkahwin di dalam masjid. Yang menariknya di dalam masjid ni adalah satu kubur wali Allah. Yang dikatakan wali Allah kerana apabila sebelum dia meninggal, dia berperang mempertahankan Islam dengan menggunakan kudanya. Maka dibunuh musuh, maka dia mati. Maka dia dikebumikan di situ, maka dia dianggap wali. Makam Imam Bukhari itu dah tentulah tak boleh masuk sebab keluarganya menjaga kesucian makam tu. Maka orang-orang tak dapat nak mempergunakan makam Imam Bukhari sebagai makam mulia. Maka dia gunakan makam seorang panglima tentera yang pernah berjuang untuk Islam dan panglima satu syahid, maka dijadikan makam wali. Yang sedihnya tuan-tuan, selepas akad nikah dia berjalan memusing makam tu. Kerana mereka tak tahu bagaimana nak meraihkan kesyukuran apabila dikahwinkan. Maka dia pusing. Saya dah terkejut. Saya kata nasib baik tak pusing 7 kali, nasib baik tak ada api. Dia pusing makam tu. Bila dia keluar, saya rakamkan gambar. Saya peganglah pinggang kameraman saya tu daripada dalam masjid sampailah ke tempat parking kereta. Keluar daripada gerbang parking kereta nak ambil gambar sebab dia berkahwin dengan menggunakan gaun barat, gaun dan kot barat tu, orang Rusia punya tradisi. Sampai pum, saya rasa buih penuh badan saya. Rupa-rupanya sampai saja luar perkarangan masjid, mereka goncang champagne untuk menyambut pengantin baru dan balik pada tradisi Rusia. Penuhlah badan saya dengan champagne, dengan wine semua, tuan-tuan. Barulah saya terkejut kerana ya Allah, ya Tuhanku, saya kata di luar perkarangan masjid. Jaraknya tak sampai 50 meter daripada makam Imam Bukhari. Ini tuan-tuan memberi kita banyak iktibar untuk kita renung bahawa kalaupun hari ini tuan-tuan merungut tentang banyak yang tuan-tuan alami, tapi saya rasa COVID telah mengambil sedikit rezeki kita. Tapi Allah tarbiyah kita dengan banyak benda. Ini ibrah yang banyak Allah tarbiyah kita. Saya rasa sangat ramai yang meningkat imam dia, sangat ramai yang meningkat kesedaran agamanya, ramai orang lebih banyak bersyukur, ramai orang lebih panjang doanya apabila diturunkan COVID-19. Bersabarlah kerana Allah telah menguji hampir 150 juta orang Islam di Asia Tengah dengan 50 tahun ditarik nikmat solat hingga anak cucu mereka menjadi seperti apa yang saya ceritakan pada saudara sebentar tadi. Saya rasa itu je kot kita share. Kalau saya balik pada cerita Palestin, 2 sesi dah kita buat semalam dan petang tadi. Jadi malam ni saya share sikit di Asia Tengah tu, panjang lah kita nak share. Kita share sikit je, sekurang-kurangnya saudara dapat hadam sedikit benda untuk saya kongsikan pada Isra' Mi'raj ni, supaya banyak pengajaran, banyak kesedaran kita ada, pandangan kita lebih luas. Sekurang-kurangnya ketika saudara mungkin bersedih kerana banyak kesukaran yang saudara lalui, saya cuba memberi bayangan bahawa tidaklah Allah uji kita seperti Allah uji 150 juta umat Islam di Asia Tengah yang agama dicabut daripada akar umbinya apabila komunis menakluk 5 negara Islam tadi. Itu aja Amin. Tak ada soalan saya rasa. Saya ingat kan, tak payah pegang kata tak payahlah dipegang sangat kata apa ni, Hitler. Dalam Al-Quran kan lebih sah musuhmu yang nyata. Masa kata Hitler tu sepatah daripada beribu-ribu ucapan Hitler tu. Tetapi firman Allah tu banyak dalam Al-Quran.
bahawa Bani Israel itu adalah musuh kamu yang nyata. Saya pun tak mau ulas panjang. Saya fikir kata Al-Quran menyebutnya lebih dulu apabila firman Allah diwahyukan kepada Nabi dengan menyebut bahawa Israel ini adalah musuh yang nyata. Maka kata Al-Quran itu lebih panjang. Kerana hadis Nabi juga beratus-ratus hadis Nabi menyebutnya. Saya rasa tak perlulah kita merujuk kepada kata Hitler, sedangkan Allah menyebutnya dalam wahyu kepada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu mengenai ini adalah musuhmu yang nyata. Itu je, saya tak nak ulas tentang kata-kata Hitler ni. Pasal Hitler ni ahli politik, tuan-tuan. Dia hidup macam ahli politik sekarang saja. Dia akan cakap apa saja yang menguntungkannya. Jadi kita pegang kepada firman Allah, kerana itulah cakap yang akan menguntungkan kita. Kalau kita pegang pada cakap orang ni, kadang-kadang ada sebahagian cakap orang, terutama orang macam Hitler dan orang politik sekarang, cakap itu menguntungkan mereka, belum tentu menguntungkan agama. Okey?